Kau ini. Sudah ni. Menteri Tengah. Ada lagi ya. Tidak, menteri kau. Jadi ada ni. Jadi apa ni? Dah ketemu mana? Ya. Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Dan saya hormati dan kasihi Tuan Imam, pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kuliah maghrib pada kesempatan kali ini. Semoga perkongsian ilmu kita ini memberi manfaat bersama. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat Islam dan segala nikmat yang lain. Marilah sama-sama kita mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita tangguhkan kuliah tafsir surah Yusuf. Sepatutnya hari ini siri kelima. Kita tangguhkan sebab keadaan kesihatan saya yang tak baik. Saya dah prepare lah hari ini untuk ayat 11 dan 12. Jadi tak apa sihat, jadi dia tak dan siap. Jadi sebagai gantinya kita akan bicarakan tentang syafaat yang tergandung di dalam surah An-Nisa ayat 85. Saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan risalah pendek, nota pendek tentang tafsiran ayat 85 surah An-Nisa sebagai rujukan ketika saya menyampaikan kuliah ini. Semoga membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami ayat ini dengan sesungguhnya. Ayat ini terkenal pada beberapa minggu yang lalu ketika diambang pilihan raya kecil Permata Ampau. Ingat akhbar Sinar Harian melaporkan, saya tak ingat tarikh, bahawa seorang ulama mengeluarkan fatwa bahawa haram menyokong parti sekian-sekian kerana menolak hudud. Lalu beliau memberikan kenyataan akhbar menyebut bahawa nas yang dia pegang adalah ayat 85 surah An-Nisa yang akan kita bicarakan hari ini. Kita tak akan ulas bahaya ulas kan. Kita tak akan ulas, cuma sekadar untuk memudahkan tentang ingat. Nah, tentang main kok mana yang kata tak boleh sokong tu kan. Rupanya ada di dalam pecahan kedua daripada ayat 85 surah An-Nisa. Jadi saya apa asalnya tak tahu apa kak ayat 85 surah An-Nisa ni tak perasan. Jadi bila saya baca di kedai kopi kenyataan akhbar itu, saya balik pun cek nak jumpa buah. Jumpa buah untuk bagi kuliah lah. Dapat idea untuk bagi kuliah tu walau kada apa, untuk jangan bimbang, tak ada apa. Okay. Jadi ayat ini sebenarnya lebih daripada itu. Sebab kata kunci utama dalam ayat ini syafaat itu pengertiannya luas. Seperti mana disebutkan, dicatatkan dalam nota tuan-tuan tu ada 4 jenis syafaat. Sokong ni adalah salah satu daripada jenis syafaat.
Syafaatnya ada dua. Satu syafaat baik, syafaatan hasanah. Satu lagi syafaat jahat, syafaatan sayyi'ah. Yang kita tak boleh bila kita sokong parti yang tolak hudud ni, kita jatuh dalam ayat wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Yakul lahu kiflun minha. Tetapi fatwa, sesuatu fatwa tidak boleh dikeluarkan begitu saja. Dia ada unsur-unsur lain lagi yang perlu diambil kira. Tak apalah, kita lupakan benda tu. Kita bincang tentang ayat ini. Ayat ini menarik, boleh menjadi pedoman kepada kita. Cuma saya tak apa sihat, jadi saya bagi korang menarik kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi nota yang saya bagi pada tuan-tuan tu nota warna. Ada huruf saya letakkan warna merah, menunjukkan kita akan berikan penekanan kepada huruf-huruf itu. Sebab dia ada implikasi dia ke atas tafsiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mari kita tafsirkan secara mudah, secara santai. May yashfa', sesiapa sahaja yang memberikan syafaat. Siapa saja yang memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Satu. Siapa saja yang bagi syafaat. Pertama, syafa'atan hasanah. Syafaat yang baik. Maka dia akan dapat apa? Yakul lahu nasibun minha. Dia akan dapat nasib yang baik. Dia akan dapat pahala yang berganda. Dan sebaliknya, wa may yashfa', sesiapa yang beri syafaat dalam bentuk syafaat yang buruk, syafa'atan sayyi'ah, yakul lahu kiflun minha. Dia akan mendapat balasan buruk daripada Allah, setimpal dengan apa yang dia buat, syafaat buruk itu. Beza kan? Tadi dapat banyak baik. Kedua ni buat buruk dapat sama banyak dengan dia buat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Terjemah mudah cara santainya, adapun Allah itu ke atas tiap-tiap sesuatu itu muqita. Maknanya ingat Allah itu bagi makan kamu. Kita ambil tafsiran terus. Allah itu bagi makan kamu. Sebab itu ungkapan muqita tu sebuah merah tentang huruf qaf dengan ta. Sebab asal muqita daripada huruf dia antara huruf Arab yang dua. Yang dua. Sumber dia dua, qata. Daripada qata tu akan jadi nama muqita, akan jadi kata-kata yang lain. Jadi asalnya daripada bagi makan. Itulah ayat ni. Siapa buat syafaat yang baik, dia akan dapat balasan yang berganda. Tahu mana berganda? Perkataan nasib. Siapa bagi syafaat buruk, dia akan dapat balasan tetapi tidaklah berganda. Jahat, apa balasan jahat dia? Setakat yang dia buat saja. Setakat dia buat saja. Ingat, Allah itu yang bagi makan kamu. Allah menentukan survival kamu. Jadi Allah bagi amaran bahawa hidup kamu ni bergantung kepada Allah. Maka bagilah syafaat kepada manusia lain. Jangan bagi syafaat dalam perkara yang jahat. Bagilah syafaat dalam perkara yang baik. Antara syafaat baik ni, kalau kita pilihan raya, kita pangkah parti yang baik. Contohnya, pangkah ni salah satu daripada syafaat. Kalau kita pangkah parti yang tak baik, kita dikatakan sebagai melakukan apa? Syafa'atan sayyi'ah. Kita lakukan syafaat jahat, maka kita akan dapat
habuan jahat. Habuan daripada kejahatan itu kiflun minha. Itulah. Tapi itu jangan pakai sangat sebab itu salah satu daripada syafaat. Syafaat ni ada banyak, ada 4 semua ni. Syafaat baik ada 4, syafaat jahat segalanya. Jadi Hasan Al-Basri, kenal Hasan Al-Basri? Dia ni seorang tabi'in ke, tabi'in ke, tabi'in orang. Hasan Al-Basri mengulas sikit tentang permulaan ayat may yashfa'. Dia kata Allah guna ungkapan may yashfa'. Allah tak guna ungkapan may yushaffa'. May yashfa' siapa-siapa yang bantu. Kalau Allah tak guna, dia kata may yushaffa', siapa-siapa yang dibantu. Jadi Islam menggalakkan umat dia supaya bantu orang, bukan duk tunggu bantuan orang. Islam ni anti kepada sifat yang bergantung kepada subsidi. Tak bagus mengharapkan subsidi. Dia merosakkan sistem ekonomi negara, merosakkan budaya, merosakkan jati diri, merosakkan budaya bangsa, dan dia boleh merosakkan negara bila dia nak mengharapkan banyak sangat daripada kerajaan misalnya. Jadi Hasan Al-Basri kata sebab itu Allah mulakan ayat ini dengan may yashfa', bukan may yushaffa'. Barang siapa yang membantu, bukan barang siapa yang dibantu. Okey. Jadi pada amnya yang lainnya itu syafaat ni ada 2, syafaat baik dan syafaat buruk. Syafaat baik dalam ayat may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang membuat syafaat yang baik, maka dia akan diberi balasan yang berganda. Kedua, siapa yang bagi syafaat buruk, dia akan dapat balasan setimpal dengan apa yang dilakukan. Yakul lahu kiflun. Kifl itu menunjukkan apa? Balasan setara dengan apa yang dibuat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah bagi amaran bahawa ingatlah bahawa Allah yang bagi makan kamu. Survival kamu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tengok penggal pertama ayat may yashfa' syafa'atan hasanah. Syafa'atan hasanah, syafaat yang baik. Syafaat yang baik ada 4. Pertama, kita selesaikan perselisihan. Itu satu maksud syafaat. Kalau orang berkelahi, kita selesaikan perselisihan. Lah ni kadang-kadang berkelahi ni, dulu ni berkelahi ni budak-budak yang berkelahi. Budak berkelahi bila rehat sekolah. Jadi berkelahi kan. Apa nama, mula-mula main dulu, mula-mula main ligan, acik ligan, polisentri, lepas tu berkelahi budak. Orang tua berkelahi dulu kerana langgak kawasan buat pendangan, maka kali gunalah barang lah, tajak dan sebagainya. Jarang berlaku. Law ni berkelahi macam-macam. Berkelahi dalam Facebook, berkelahi dalam jamaah, ada grup ni lawan duk berkelahi. Jadi dalam keadaan berkelahi yang berbagai-bagai ni, siapa saja boleh tolong leraikan, bagi solution kepada perselisihan itu, maka itu dipanggil sebahagian daripada syafaat yang Allah kata yakul lahu nasibun minha. Ya Allah akan balas dalam bentuk balasan yang berbagai-bagai, yang banyak. Contoh menyelesaikan perselisihan ini, contoh ada dalam hadis Nabi yang ada di dalam nota tuan-tuan. Saya tulis terjemahan saja. An Ibni Abbas anna zawja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mu'isun ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu nasilu ala lihyati faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas ya Abbas ala ta'jabu min hubbi Mu'isin Barirah
wa min bughdhi barirata mughitha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'ti. Qalat ya Rasulullah ta'muruni? Qala innama ana ashfa. Qalat la ahajata li fi. Daripada riwayat Ibnu Abbas bahawa satu hari dia nampak, dia bersama Nabi nampak dua orang suami isteri duk main lawan ligan, main acik ligan. Bukan berseronok tetapi berkelahi dengan cara ligan satu sama lain. Depa lawan berligan, laki tu ligan bini. Mughith ni ligan Barirah. Dia ligan bini dia supaya bini dia baik dengan dia balik. Bini dia tak mau dah lah. Dia ligan supaya bini dia baik dengan dia balik. Sambil menangis, sambil ligan, sambil menangis, sambil berligan, sampai membasahi janggutnya. Maka Nabi SAW habaq kat Abbas. Dia kata, wahai Abbas, hang tak heran ke? Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughith thin Barirah wa min bughdhi Barirata Mughitha. Hang nampak tak? Hang tak heran? Hang tengok laki dia ni, Mughith ni, cinta terhadap isteri dia Barirah. Sebab tu dia ligan rayu-rayu supaya baik balik dengan dia. Dan dalam masa yang sama hang nampak tak? Barirah ni benci sungguh kat laki dia Mughith, Mughith ni. Jadi dua kat dalam lawan ligan pusing tu. Yang laki ligan ni sebab sayang. Kerana sayang sangat kat bini dia ligan, nak pegang tangan bini dia, nak tarik, nak habaq kata baik baliklah kan. Yang bini pula lari lagi kuat kerana tak suka baik balik dengan laki dia. Nabi kita. Lepas itu Nabi nak selesai lah masalah ni. Lalu Nabi panggil bini dia ni, Barirah ni. Nabi kata law raja'tihi. Anak rujuk balik. Dengar saja Nabi tanya lagu itu, terus Barirah bertanya balik kepada Nabi. Barirah kata, ya Rasulullah ta'muruni? Engkau ya Rasulullah, engkau suruh, engkau perintah kan? Suruh rujuk balik ni, kau perintah ke kan? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, innama ana ashfa'. Aku hanya jadi orang tengah ya, aku hanya tolong nak selesai masalah saja, aku hanya bagi cadangan, saranan. Itu. Jadi ungkapan Nabi innama ana ashfa' inilah digunakan oleh ulama dalam memahami ayat 85. Salah satu pengertian ayat 85, syafa'atan hasanah. Kita selesai masalah dua pihak yang berkelahi. Akhirnya bila Barirah dapat jawapan Nabi yang Nabi kata hanya saranan, maka Barirah tak mau. Barirah kata la hajata li fi. Sesungguhnya aku tidak berhajat sedikit pun padanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, kitab 6 nombor 32. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa salah satu perkara yang akan mendapat balasan yang baik di akhirat kelak, mendapat pahala yang berganda-ganda, ialah kita menyelesaikan perselisihan. Tuan-tuan, kita diambang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni hadis sahih dia tak banyak. Bilang sebelah tangan tak habis. Jadi salah satu daripada hadis nisfu Sya'ban berkaitan dengan kebaikan dalam nisfu Sya'ban ini, pertengahan Sya'ban ni, ialah Allah mengampunkan dosa kita. Kecuali dua kumpulan yang Allah tak akan ampunkan dosa. Pertama, golongan musyrik, kafir. Keduanya, golongan yang berkelahi. Jadi sebelum hari Sabtu ni, jadi kita minta maaf cepat-cepat, rugi tuan-tuan. Minta maaf cepat-cepat. Jadi saya pun nak mengambil kesempatan minta maaf kepada tuan-tuan, maafkan saya atas keterlanjuran saya dosa kalau ada dengan tuan-tuan.
pandangan berbeza. Itu dia tak pernah kacau apa kan. Gadai kaki tentang benda buang angin motor tentang benda, cuma pandangan kadang-kadang berbeza. Nah, jangan simpan di hati. Jadi kita maaflah sama-sama. Tentang kalau ada kesalahan saya maafkan siap-siap supaya kita tak terlepas peluang pada hari Sabtu nanti. Sabtu malam tadi, malam nisfu Sya'ban. Hadis tu hadis hasan. Hadis hasan boleh pakai lah, hadis hasan. Okay. Jadi orang tengah. Jadi orang tengah ni ada masanya hak kelai bagi jangan kelai. Ada masanya hak berkelai kita suruh kelai. Jadi orang tengah lah. Contoh macam mana? Contoh dalam hal ilmu lah kan. Duk tengkak kono kata tak kena, kono ni kata kono tak kena, kono pula kono tak kena. Tambah kalau pasal isu nisfu Sya'ban ni jenuh tengkak. Kono tengkak kita jadi pening. Setengah kata puasa Nabi puasa sebanyak-banyaknya dalam bulan Sya'ban. Setengah pihak pula kata ada sebuah hadis kata selepas pada nisfu Sya'ban tu, selepas pada 15 bulan tu, kita tak dibenarkan puasa. Jadi bila tak dibenarkan puasa, maknanya tergugurlah hadis hak mula. Hak mula kata Nabi banyak puasa, nak banyak macam mana kalau lepas pada 15 tak dipuasa lah. Setengah sikit kan. Jadi keliru begitu. Jadi kita tak bincang lah kan dalam pertemuan ni. Cuma bila kita cek balik, kita dapati bahawa hadis kedua yang kata tak boleh puasa selepas 15 bulan itu hadis yang dhaif. Dhaif pada periwayatnya namanya Abdul A'la. Ulama seperti Az-Zahabi dan Ibn Hajar kata Abdul A'la ni hadis dia hanya boleh dipakai dalam perkara yang ada hadis lain yang serupa dengan dia. Maksudnya baru boleh pakai dia. Kalau tidak tak boleh pakai. Jadi dengan sendirinya tertolaklah ungkapan bahawa tak boleh puasa selepas 15 bulan. Tapi kadang-kadang ulama mengambil pandangan elok kelai. Salah satunya ialah dengan mengatakan boleh puasa kalau orang tu biasa dah ada puasa pada hari tertentu, maka dia boleh teruskan. Kalau tidak tak boleh. Saya nampak macam kompromi lah, kompromi. Sedangkan tak boleh kompromi dah, sebab hadis yang kata Nabi banyak berpuasa itu daripada Sayyidatina Aisyah, hadis yang sahih. Sahih bukan setakat sahih, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Lepas itu hadis tu ada dua unsur. Pertama fi'lun, dia ada perbuatan. Maknanya Aisyah nampak, tengok sendiri Nabi puasa. Keduanya kata-kata Nabi. Kan? Jadi hadis yang ada yang bukan setakat sahih, yang ada kata-kata dan perbuatan, dilihat perbuatan adalah hadis yang kuat. Sedangkan hadis kedua adalah hadis yang dhaif. Sebab tu kadang-kadang saya bila bagi kuliah, saya bagi nota, saya buktikan sebab tuan-tuan boleh rujuk. Kadang-kadang saya duk tengok kuliah dalam YouTube ni, kadang-kadang depa tersilap, depa tak cek. Penyampai kuliah ni tak cek kedudukan hadis kan, pakai buh. Tambah nak kelai buh lagi awal kan. Dia cek tak betul, jadi tak syok kan. Dia elok lagi. Tuan-tuan kalau tengok jangan terima boleh cek. Tuan-tuan boleh cek, bukan susah. Okey. Jadi kalau dah tengkak bab ilmu lagu tu, kita jadi orang tengah lah kan. Kita ambil mikrofon, kita jadi pengerusi. Orang cakap sebelah pihak, orang cakap sebelah. Debat lah. Debat ilmu, tuan-tuan. Ini baru cara betul. Tak ada masalah nak kelai, tapi kelai ilmu, kelai lain tumbuk tak mau, kelai ilmu. Kan aku jadi pengerusi kata, aku tak akan masuk belah mana insya-Allah. Kan? Apa berdebat. Samalah juga kita diambang muktamar. Jadi kalau saya keluar satu isu ya, 1MDB dengan Tabung Haji. Siapa nak pertahan jawatan ke, nak dapat jawatan, sila bahas dulu di hadapan orang yang nak pilih. Tengok sampai kemai kan. Orang syok kan. Buat macam di mana? Di Amerika noh. Di Amerika bagi peluang. Kalau tidak, saling memfitnah. Itu kata salah satu syafaat ni ialah satu meleraikan perselihan, kedua menyediakan saluran untuk kelai.
berkelih dari segi ilmu, kita nak tengok kebenaran hak mana, kan? Tengok mungkin kau ni bercakap, Tapi ada kat kelemahan dia, kadang-kadang orang tu betul tapi tak hati bercakap. Tak hati bercakap tak boleh dia pimpin. Kena bagi hati, hak tu kat mana kena, kan? Tahun ni tak ada lah, 2 tahun lagi kita buat, kan? Mungkin cakap depan. Isu hak payah lah, isu mudah tak faham, kan? Isu payah buat MDB dengan tabung haji dilihat daripada perspektif sekolah dan juga Islam. Mungkin tengok cakap, kan? Kita duk jadi juara kampung, pemas tengok, try tengok, kan? Jadi orang boleh nilai kita macam di Amerika. Boleh nilai kita, oh tahun ni nah. Tu cara kan. Jangan marah kerana saya kata tu pula nah. Dia kata ilmiah, ilmiah, kan? Tak ada masuklah mana bukan untung apa kan bagi duit madik kat aku, tak ada untung, masuklah mana. Okey. Keduanya, itu selesai dah, senang tu. Kelai atau apa? Kita bagi sama ada kita selesai masalah ataupun kita jadi mediator. Gagal atau tidak tak penting, yang penting kita usaha. Nabi pun gagal lagi orang, kan? Burairah ni tak mau bila ditanya Nabi apa perintahkah ya Rasulullah, Nabi kata tak, saranan tak mau lagi tu. Dia tak mau. Jadi itu salah satu syafaat. Tu syafaat kita lah ni, kita duk faham syafaat ni hak syafaat lah, syafaat Nabi, kan? Okey, syafaat pada Nabi nak lintas sirat. Jadi kita takut tergelincir masuk neraka, jadi kita minta kepada Nabi syafaat. Okey, satu kita akan bincang dalam ciri yang ketiga. Ciri kedua ni ada kena mengenalkan dengan untuk memudahkan kita lintas titian siratal mustaqim. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Siapa nak bagi mudah lintasan titian sirat ini, buat apa yang Nabi suruh dalam renggang kedua, poin nombor 2. Tapi nak buat benda ni koman-koman tak boleh. Pahala ni payah cari. Sebab kita mesti ada kuasa dan pengaruh. Tidak kita nak tolong orang tu nah. Hak tadi boleh tolong. Mudah. Orang kelai kita boleh jadi orang tengah, kan? Tak cerdik pun boleh, kan? Hak ni kena cerdik, hak ni. Kena cerdik, kena ada kuasa, kena ada pengaruh, baru boleh selesai masalah orang. Hak ni kalau tolong, Nabi kata apa? Nabi akan maka Allah akan mudahkan kita lalu titian sirat. Dikala orang lain tergelincir bubak-bubak satu-satu, kita boleh tolong. Tapi nak tolong orang di tahap 2 ni payah. Sebab tengok kita lah kepada. Okey, dalam hadis ni Nabi kata man kana waslah. Jadi waslah, wasilah, perantara di orang tengah. Bukan orang tengah macam satu ni. Orang tengah ni macam recommend lah, tolong. Hak nombor 2 ni beza dengan nombor 1 tadi. Hak nombor 1 tadi tolong selesai masalah biasa. Kita jadi orang tengah, ya, tak kena cerdik apa. Hak nombor 2 ni dia ada nilai profesional dah. Kita tolong orang tu dalam keadaan di mana orang tu tak akan selesai masalah dia kalau kita tak tolong. Orang lain tak boleh tolong, kita yang boleh tolong. Hak ni hak nombor 2 ni nah. Tak kita cerita lagi mudah. Man kana waslatan li akhihil muslim, barang siapa yang menjadi perantara saudaranya yang muslim, ilazi sultan, kepada penguasa, fahamlah sebagai pentadbir atau siapa-siapa yang ada kuasa, sama ada di peringkat negeri, negara ataupun global. Okey, min manfaati bir, untuk mendapatkan manfaat dari satu kebaikan, atau taisiri usr, atau mempermudah suatu kesulitan, u'ina ala ijazati sirati yauma dahdil aqdam, maka ia akan diberi pertolongan untuk melewati jambatan siratal mustaqim di hari tergelincirnya kaki-kaki manusia. Kita bagi contoh ni sensitif sikit, kan? Sebab sensitif ni saya tak tahu tentang kerja apa nah. Tuan-tuan bawa ke Batam lah nah. Kalau tuan-tuan bawa ke Batam, saya nak bagi contoh apa, tak tahu. Bawa ke Batam, lepas itu adalah projek berkaitan dengan benang ni. Projek berkaitan dengan benang. Projek ni tak ada rasuah lah. Ada hadis lagi habaq syarat dia tak boleh ada rasuah.
Tak boleh ada hadiah. Jadi ada projek. Kita bawa ke Bokta. Projek ni yang lulus dia ketua pengarah MARA. Kita layak dapat. Tapi main dengan tak kenal orang atas, tak boleh dapat nak. Tak boleh dapat. Sebab apa nak dapat mana? Kita nak jumpa pun tak boleh. Kalau kita bawa ke Bokta, kita nak jumpa ketua pengarah MARA. Habis kuat kita boleh jumpa tahu mana? Tanggat pintu masuk lah. Kan? Tu pun kalau guard tak terkah kita tak legal balik. Nampak? Jadi kita kena cari orang yang ada pangkat sikit. Yang ada pangkat, sama ada masih kerja ataupun hak pencen dah. Dulu dia timbalan ketua pengarah MARA. Contoh ni nah. Jadi kita minta tolong dia, lalu dia kata tak apa ikut aku. Jadi dia ni lah recommend, dia telefon kepada kawan dia. Ketua pengarah MARA ni contoh saja nah. Jadi lain-lain kali dia dapat. Sebab apa dia dapat? Sebab dia ada kebolehan, tetapi wasilah telah disambungkan antara dia dengan ketua pengarah. Jadi ketua pengarah MARA tu tahu kelebihannya. Tak ada siapa tahu orang kita Bokta. Jadi dia bila bawa ke Bokta ni, dia bukan ada kelebihan apa. Jadi dia memerlukan orang yang ada kelebihan. Buat ke Bokta ni habis-habis kuat boleh tolong orang. Orang lain nak buat ke Bokta yang sangkut. Alat putak belakang tu sangkut. Lepas cerita di Tikam Batu, suatu ketika dulu kan, orang bawa ke Bokta biasa sangkut sebab ikan keli banyak di Tikam Batu kan. Bawa ke Bokta, tengok sangkut, panggil orang, tengalik ke Bokta, cek tengok tempat putak belakang tu tersangkut dengan janggut ikan keli kan. Ikan keli banyak kan di Tikam Batu kan, sangkut dengan janggut ikan keli, kena cabut ikan keli sekok kok keluar kan. Buh dan guni pergi jual, barulah ke Bokta tu boleh jalan. Contoh cerita muhur kan, nak tunjuk hebat orang Tikam Batu. Hebat Tikam Batu ni, banyak je ikan keli sampai salah bawa ke Bokta sangkut di tempat putak kan. Jadi kita hak reti itu lah. Jadi kita nak kena minta tolong orang besar. Okey. Itu maksudnya. Jadi wasilah. Siapa boleh tolong selesai masalah yang kontu tak boleh. Kecuali menggunakan kita yang memerlukan kepakaran, profesionalisme yang tinggi, maka itu dikatakan sebagai syafaat. Jenis nombor 2. Syafaat yang boleh meringankan kita, memudahkan kita melalui siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan yang pencen, wajiblah tolong orang. Tak bayar tak apa, suruh minta bayaran. Tuan pencen banyak dah tolong. Kawan saya biasa anak dia ni tak boleh tolong patutnya kan. Anak dia tak boleh masuk Maktab Nas MARA. Pak Menakan dia dulu bekas ketua pengarah MARA. Boleh masuk tapi main dengan tak boleh terang mana. Dah tendang apa tu. Tak berjaya katlah tapi tak berjaya terang mana. Itu tak boleh lah. Saya kira ni dia ada kelebihan tapi kelebihan dia tak tertonjol. Banyak di Malaysia ni biasalah orang ada kebolehan tidak tertonjol. Okey, kita ambil contoh yang bersifat global. Tuan-tuan faham betul-betul ya? Rohingya, pelarian Rohingya viral dalam Facebook. Pelarian Rohingya ni disembelih, dibakar hidup-hidup dan masjid pun dibakar. Jadi dia lari daripada negara tanah tumpah darah mereka, Myanmar, Burma. Dia lari tak tahu nak pergi mana. Rohingya siapa nak tolong? Hitam kata orang tak tolong. Kalau putih berlambak orang tolong kan. Kulit hitam tak apa saya enggak, tak ada siapa tolong. Saya tengok sebuah kartun. Dia tunjuk, dia lukis pelarian Rohingya ni naik perahu naik sampan. Keliling sampan tu dia lukis orang nak tenang ni apa? India tenang, Pakistan tenang, Bangladesh sepak, Burma telah lah kan, Thailand tenang, Malaysia pun ikut tenang juga kan, Singapura tenang, Indonesia pun tenang. Jadi mereka tak ada tempat bergantung. Semua orang tak mahu dia. Jadi ditakdirkan Allah, Turki menghantar armada tentera laut dia, dan minta izin kepada pihak tentera Malaysia dan Indonesia untuk membenarkan mereka masuk ke dalam perairan Indonesia dan juga Malaysia, terutamanya Indonesia, masuk sehingga ke Aceh untuk menyelamatkan Rohingya, pelarian Rohingya itu. Okey.
Jadi Indonesia pun bagi, Malaysia pun bagi. Kenapa Indonesia dengan Malaysia bagi? Sebab Turki itu hebat. Berani tak bagi kan. Gempak kencin lah, kan. Jadi dia sebuah pasukan yang hebat. Jadi kena bagi. Kena terpaksa bagi. Bukan setakat terpaksa bagi, tentera, ketua turus tentera Burma apa, dia jemput untuk masuk dalam armada dia pun kena berani kan. Jadi nak tunjuk di sini bahawa tanpa Turki, pelarian Rohingya ni tak ada siapa nak tolong. Tak ada siapa nak tolong. Jadi kenapa Turki boleh tolong? Sebab dia ada kuasa. Satu. Keduanya, dia ada kekuatan. Ketiganya, dia ada hubungan baik dengan negara Malaysia dan juga Indonesia, terutamanya Indonesia di sebelah Aceh. Sebab dia ada hubungan baik, dia ada kekuatan, dia ada kuasa. Jadi maknanya dia gunakan kuasa itu untuk membuat apa? Syafaat kepada pelarian Rohingya. Tanpa dia buat, pelarian Rohingya ni tak akan dapat diselamatkan, tak akan boleh masuk dalam perairan. Tapi bila ada Turki buat begitu, pakat semua masuk habis. Nak tunjuk baik kan, pakat tunjuk baik. Itu nak faham, senang nak faham hadis kedua. Hadis kedua nak masukkan waslah dalam hadis ni. Kalau contoh dulu, orang tolong bawa pergi jumpa pegawai dalam kerajaan, lagi mudah urusan. Nabi kata di sini apa, untuk mendapat manfaat dari satu kebaikan atau mempermudah satu kesulitan. Sama yang dihadapi oleh pelarian Rohingya ni. Ini juga bentuk syafaat. Jadi kita kena global pandangan kita tentang syafaat. Kita dalam Islam ni, kita lack benda ni, kurang fikir tentang global. Misalnya kita selalu sebut tentang syukur. Bila kita sebut syukur, kita kira individu saja kena syukur. Kita lupa bahawa syukur bukan setakat tanggungjawab individu, tanggungjawab kerajaan. Kerajaan pun kena syukur. Cuma kerajaan tak gaduhlah kata alhamdulillah. Salah satu cara syukur, Imam Nawawi kata, melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Allah perintah buat, Allah larang jangan buat. Kerajaan bila buat gitu, kerajaan itu adalah kerajaan yang bersyukur. Kerajaan juga boleh bertaubat, kan? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan? Jadi maknanya kita ambil satu kan, individu. Sedangkan kita lupa bahawa sebuah kerajaan juga kena bersyukur. Kalau kerajaan tidak bersyukur, rakyat nak bersyukur macam mana? Dia ikut. Dia akan terikut kerajaan yang memerintah. Itu maksudnya. Jadi maknanya syafaat jenis kedua ni boleh berbentuk individu, boleh berbentuk sebuah kerajaan. Bukan senang tuan-tuan nak jadi macam Turki ni. Kalau kita play safe, biar mampu habis. Asalkan orang tak tahu. Orang tak tahu. Biar mampu habis. Rohingya, pelarian Rohingya ni. Pergilah tolong berapa sikit, lepas tu selesai masalah, kan? Tengok macam mana Turki juga cuba nak tolong Morsi dalam kes di Mesir. Jadi bukan senang nak jumpa kerajaan yang berani, pemimpin yang hebat gitu. Walau pemimpin ni tak pakai lebay, tak pakai jubah, tetapi hatinya hati emas, payah. Kemudian ketiganya, syafaatan hasanah juga maksud penggenap. Nas dia ada dalam bari Hawai daripada ayat 84 sebelum. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Oleh itu berperanglah wahai Muhammad pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh. Engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Kita tak mau ulas tentang, tak berminat nak ulas tentang kau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Cuma kita nak ulas tentang kewajipanmu sendiri tu, nafsaka. Maknanya perintah jihad asalnya adalah perintah ke atas Nabi seorang. Sebab tu Allah kata hang jihad takat hang larat, Allah tak akan bebankan kepada engkau wahai Muhammad selain daripada kewajipanmu sendiri. Nafsaka. Nafsaka makna tanggung kewajipan sendiri. Nafs sendiri. Jadi maknanya tanggungjawab jihad ini asalnya adalah tanggungjawab pada Nabi seorang.
Jadi takkan Nabi nak pergi berjihad seorang. Nampak tak? Jadi para sahabat kena tolonglah. Samalah dengan dalam surah As-Saff tentang Nabi Musa kan. Dia ada penyokong-penyokongnya. Kan? Nabi Muhammad ada penyokongnya. Jadi Nabi seorang mesti ada yang bagi jadi dua. Lepas dua ada bagi jadi tiga. Tiga bagi jadi empat. Empat bagi jadi lima. Lima bagi jadi enam dan seterusnya. Sampai jadi puluh-puluh ribu, ratus ribu. Jadi maknanya menjadi menggenapkan ataupun menggenap atau meramaikan jumlah adalah salah satu ciri syafaat. Tak apa nampak? Senang. Tuan-tuan pergi demonstrasi baru ni, demonstrasi di Kuala Lumpur tak salah bagi contoh, di Jamsak macam ni. Contoh saja contoh. Tuan-tuan tengok demonstrasi JST, bantah JST. Tuan-tuan tengok ada 40 orang kan? 40 orang nak buat demonstrasi, nak jadi apa? Ramai polis daripada orang demonstrasi. Lepas tu tuan-tuan tengok 40 orang, tuan-tuan kata ya aku kena pergi sama, kesian apa 40 kan. Bagi jadi 41. Orang lain pun belum betul kak. Dia kata aku 41 ya bagi jadi 42. Hak lain pun 42 ya bagi jadi 43. Lain kali dia 10,000. Tidak jadi pula, tak jadi pun. Nak perihal lah. Maknanya asal sikit jadi banyak. Jadi kita membanyakkan, meramaikan dalam perjuangan Islam itu dipanggil sebagai syafaat. Jenis nombor 3. Apa dia lagi? Kita main kuliah. Kita tengok orang sikit yang main kuliah. Ada 10 orang lah. Kita ambil tak salah sini ramai kat lah ni. Ada sebuah masjid kat dekat ni kat. Saya biasa lalu. Tak ada kuliah lepas subuh tu balik lalu. Kuliah nak habis lah. Orang dengar. Orang bagi kuliah seorang, orang dengar 3 orang. Orang dengar 3 orang. Barangkali bila satu, bila dua tu siap kan. Lepas tu Tok Imam bagi kuliah. Jadi baguslah Tok Imam boleh bertahan kan. Jadi kita tengok kesian 3 orang kan. Kita bagi jadi 4. Itu orang lain pula tengok 4 bagi jadi 5. 5 bagi jadi 6. Jadi akhir sekali akan jadi ramai. Meramaikan itu kita panggil sebagai syafaat juga. Jadi dalam perjuangan Islam pun sama juga, kita kena bagi ramai, kita kena bagi sokongan, bagi ramai. Jangan duk kata hamba buatlah aku ada kerja, hamba buatlah tak mau. Kita juga mesti terlibat. Itu salah satu maksud syafaat, iaitu menggenapkan yang ganjil dan mengganjilkan yang kena, menambahkan bagi ramai. Dia hujahnya, nas dia ada dalam ayat 84 surah An-Nisa, ayat sebelum ayat ni, iaitu kewajipan asal jihad Nabi seorang maka last kali jadi ribu, puluhan ribu, ratus ribu, kerana semua orang faham tentang ayat ni. Perlunya kita memberi syafaat yang baik, syafaatan hasanah. Keempatnya hak tadi meramai ketiga. Keempatnya kita bagi perangsang. Tolong, hak ni tolong. Kita tolong. Hak bagi ramai tadi ni bukan nanti perhimpunan ya, pilihan raya. Jadi kita ni segan nak keluar mengundi, tak boleh. Kita kena turun mengundi. Turun mengundi itu adalah syafaatan hasanah. Sebab undi majoriti akan bertambah. Kalau kita tak pergi akan merosot orang. Lepas itu kalau menang, parti kita sokong menang, kita tak pergi mengundi. Orang nak sembang syok, kita nak tumpang syok tak boleh. Jadi kita kenal gitu. Itu masuk dalam golongan ketiga. Golongan keempat ni paling lekeh, iaitu memberi semangatlah. Wa harridil mu'minin, dan berilah perangsang pada orang-orang yang beriman supaya turut berjuang dengan gagah berani. Ini ayat penggal kedua daripada ayat 84 surah Nisa. Jadi hak ni kita bagi sokongan. Kita ambil contoh mudah. Kadang-kadang kita nak pergi tak boleh. Katalah contoh-contoh ni, mungkin contoh tak setuju, contoh saja. Nak pergi demonstrasi tak larat tuan, sakit kaki. Nak pergi tak boleh. Jadi salah satu caranya ialah bagi duit lah. Aku nak pergi tak larat kan. Dia ambil RM50 beda makan, beda hampa nak makan. Ataupun dengan menajar bas ke apa ke. Itu dia katakan syafaat dalam kategori yang keempat. Syafaat-syafaat itulah yang Allah kata wa may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Kenapa Allah sebut nasib? Nasib bermaksud bahawa ganjarannya lebih daripada kita buat.
Tak padan nak kita buat tu Allah bagi. Allah bagi lebih banyak dengan kita buat. Itu nasib. Nak faham senang kan? Zaman dulu-dulu orang main lempak gelang kan. Di pesta gelang bulat 5 kupang apa dia? 5 kupang ke RM1. Beli gelang tu, belin jatuh di atas apa nama botol ni. Bawah botol ni radio kaset. Jadi gelang tu masuk. Kita pun kata nasib baik, nasib tu. Maknanya kita buat tu, kita melabur tu 5 kupang dapat harga balasannya 200-300, maka kita kata nasib baik. Nasib baik Allah. Jadi itulah nasibun. Maknanya tak padan dengan kita buat kerja baik tu, kita dapat ganjarannya jauh lebih baik. Contohnya kita mengajak budak-budak umur 6 tahun. Di pasti ke tadika, kita mengajak mudah matematik. 4 campur 2 6, 3 campur 2 5, 4 tolak 1 3. Leh kali budak kita ajak tu, leh kali jadi cikgu. Ada kepadan kau ajak sikit, leh kali dia sak tu jadi cikgu. Itu balasan. Balasan yang Allah nak kira kita tu kan. Kita bagi kecil je. Patut tekat 4 campur 2 tu tak jadi apa, kau lihat baik boleh kan. Jadi dia jadi cikgu kerana kita ajak sikit ni. Jadi itu dikatakan nasibun. Maknanya ganjaran yang besar. Okey. Itu 4 ciri dia. Kemudian kita masuk kepada syafaat yang buruk. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Sayyi'ah buruk. Siapa saja yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflun minha. Okey. Masalahnya dua-dua Allah sebut sebagai syafaat. Kenapa? Sepatutnya hak baik sajalah syafa'atan hasanah. Sajalah syafaat. Mengapa Allah kata? Kenapa Allah sebutkan syafaat juga kepada benda yang buruk kan? Ini boleh buat kajian. Salah satu kaedah dalam ilmu tafsir dikatakan sebagai musyakalah. Musyakalah ini mengikut kitab Safwah At-Tafasir jilid 1 muka surat 29 mengatakan bahawa suatu perkataan itu dikatakan musyakalah. Kelihatan baik tapi buruk, maksudnya bersamaan pada lafaz dan berbeza pada makna. Lafaz sama, makna berbeza. Tadi syafaat apa dia? Lafaz dia sama tetapi baik. Yang kedua syafaat tetapi maknanya buruk. Apa yang membezakan maknanya? Syafa'atan hasanah. Hasanah Allah gandingkan dengan hasanah, syafaat yang baik. Maka dia jadi syafaat itu jadi baik. Kemudian Allah kata apa dia? Yakul lahu nasibun minha. Balasan apa? Berganda-ganda. Itu dia mencirikan syafaat. Syafaat kedua pula jadi jahat walaupun sebut sama. Syafa'atan. Sebab Allah gandingkan dengan perkataan sayyi'ah buruk. Kemudian Allah tambah lagi yakul lahu kiflun. Dibalas dengan balasan yang buruk juga. Tetapi balasan yang setimpal. Taklah balasan buruk yang berganda-ganda. Itu maksud perkataan syafaat pada kedua-dua keadaan baik dan juga buruk. Kalau kita masih tak faham, kita ambil contoh dalam budaya Melayu. Perkataan naik. Kadang-kadang mak ni teringin nak makan buah jamu. Teringin nak makan riang dot dengan buah jamu. Teringin nak jenis tak jumpa lama. Abang kata, "Mat, hang naik ah?" Adik hang naik ah? Kan. Naik tu bermaksud baik mak dah suruh. Kadang-kadang bila budak ni boy naik duk jatuh, panggar gigit lah apa semua. Jadi mak dah tak bagi naik. Hak tadi bagi. Ni mak dah tak bagi naik. Mak dia guna perkataan naik juga. Naik. Naik. Ribut tengok. Naik pergi tibai. Jadi maknanya perkataan yang sama kan naik. Dua-dua naik. Satu naik suruh naik. Satu lagi tak bagi naik dia kata naik. Kan. Jadi itu yang dikatakan sebagai musyakalah. Salah satu keistimewaan dalam Al-Quran. Okey, itu syafaat yang buruk ni banyak dah. Kita ambil part-part tadi ni, kita boleh jadikan sebagai syafaat buruk tiap-tiap satu. Misalnya kita jadi orang tengah, bukan nak pergi selesai, nak pergi kelai lagi.
Kedua, kita jadi orang tengah, kita bagi merosakkan orang tu. Bukan jadi perantara yang merosakkan orang yang minta tolong. Ketiganya, kalau syafaatan hasanah tadi, kita buat benda baik untuk menggenapkan perjuangan. Ini tak, kita sokong siapa-siapa yang tidak memperjuangkan Islam. Kita sokong orang tak berjuang Islam, maknanya kita buat syafaat yang baru. Syafaatan syiah. Okey. Kemudian keempatnya, kita selain berbagi ramai, kita juga membantu. Kita juga bagi sokongan moral. Tadi sokongan moral nak buat benda baik. Ni benda buruk pun kita bagi sokongan moral. Kan? Orang duk lawan JST semua, kita buat sokongan moral supaya orang berhimpun untuk menyokong JST. Kita masuk dalam golongan syafaatan syiah. Terpulang kepada tafsiran sendiri. Kita kata doa, kita buat benda bagi ikhlas kita mana tahu JST buruk ke baik. Kita tak boleh mohon Tuhan. Tuhan tahu dalam hati kecil kita. Okey. Last kali Allah kata apa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah kata, ingatlah bahawa kamu sendiri ni, kamu wahai manusia ni, aku yang bagi makan. Aku bagi makan. Muqita. Quta, daripada quta. Perkataan dia saya silap tadi, bukan dua huruf. Coin word dia adalah 3. Quta. Qaf waw ta. Quta. Daripada quta, kalau nak cari dan kamu cari quta. Qaf waw ta. Daripada situ mai muqita. Daripada muqita mai muqit. Daripada muqit mai man qatahu, berinya makan. Saya tak kaji betul-betul mai mana man qatahu, berinya makan ni. Barangkali kadang-kadang bahasa ni daripada sejarah tertentu. Kita bincang dulu kan, macam mana orang berebut telaga. Tengok siapa korek dulu. Kita bincang dulu kan, siapa korek dulu. Semua mengaku kalau tadi dia korek. Lagi nak buat tulisan siapa korek lebih dulu. Kan. Itu beza antara bila kita sebut khalaqal insan dengan fataran nas. Fatar tu lebih kuat daripada khalaq. Khalaq ni cipta. Fatar ni maknanya cipta lebih awal. Contohnya Allah ciptakan kita kan. Mak kita beranak, itu kita panggil sebagai khalaq. Tapi Allah cipta keturunan kita, Nabi Adam ni pada awal lagi, pada Lauh Mahfuz lagi, itu dinamakan sebagai fatar. Cipta awal. Jadi ada sejarah dah. Setiap bahasa ni ada sejarah dah. Antara buku yang tuan-tuan boleh rujuk adalah buku yang dikarang oleh Imam Raghib Al-Isfahani. Dia menceritakan sejarah ungkapan-ungkapan Arab. Kalau tuan-tuan pergi kedai, saya rasa tak ada lah di Sungai Petani, ada buku bahasa Al-Quran oleh Akademi Islam Universiti Melaya, RM100. Belum diskaun, RM100. Dia ulas mungkin dalam 200-300 ungkapan dalam Quran secara mendalam. Setiap patah perkataan Quran yang dipilih tu, dia ulas mengikut pandangan ulama dalam kitab-kitab tertentu. Bagus. Barangkali orang boleh syarah di masjid atau surau ungkapan saja. Menarik. Ini kita akan faham dengan lebih besar. Misalnya tadi kan, antara fataran nas dengan khalaqal insan. Jauh beza. Okey. Itu contoh. Jadi Sya'rawi yang bagi pandangan ini, dia tak sebut dia rujuk di mana. Sebab satu sebab dia tak sebut sebab tafsir Sya'rawi ni dia tafsir yang direkod daripada ceramah. Jadi ceramah ni kita duk alik-alik, kita tak habaq rujukan kan. Jadi dia tak habaq. Jadi kita berdasarkan kepada dia seorang ulama yang besar, kita bersangka baik, kita tahu bahawa itu adalah benar. Jadi man qatahu, daripada perkataan beri makan. Tuan-tuan, dalam hidup ni apa keperluan asas? Kalau adik-adik di tengah tempat belajar, yang tiga belajar food, shelter, clothing kan. Saya ingat benda ni boleh ingat sampai mati. Food, shelter, clothing. Makanan, penginapan, pakaian. Makanan, penginapan, pakaian. Di kalangan tiga tu, kita ambil kat belakang. Pakaian, tak ada pakaian boleh hidup tak? Boleh? Kan?
Malah Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ya, bagaimana kumpulan kedua yang Zulkarnain jumpa tu orang yang tidak berpakaian, boleh hidup. Kemudian kumpulan itu juga tidak berumah, shelter, tak nak shelter. Boleh hidup tak? Boleh. Tetapi food kena ada, makan kena ada, tidak mati kering. Nah, jadi makanan ni adalah survival. Makanan adalah survival. Tak boleh hidup tanpa makan. Kalau ada pelarian misalnya, orang bantu makan dulu, bukan nak bagi rumah kan. Bukan nak bagi rumah, baju pun orang bagi juga kan. Tapi yang paling penting bagi makan dulu. Makan tu paling penting. Jadi Sya'rawi kata, bila Allah kata dalam ujung ayat ni muqita tu maknanya nak peringat kita bahawa kita ni kehidupan kita, kelangsungan hidup kita, survival kita bergantung kepada Allah. Yang boleh kita tafsirkan daripada ungkapan Allah yang bagi kamu makan. Maknanya survival yang paling asas untuk hidup Allah yang bagi. Survival kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung tafsirannya sebagai penutup kepada kuliah ni, Sya'rawi menceritakan satu cerita tentang bagaimana, bukan cerita lah, satu contoh saintifik bagaimana rahmat Allah dalam soal beri makan. Dia kata kita pokok bila dia tumbuh dia akan biji dia akan naik atas kan, jadi cotyledon apa. Pokok naik dia jadi cotyledon. Jadi pokok ni dia dapat makanan di peringkat awal daripada biji dia. Dia ada biji dia. Samalah juga kita dalam perut ibu, kita ada makanan dalam tu. Dalam perut ibu ni bukan setakat makanan, pati lah. Fitrah. Waktu tu semua sokong Islam. Semua sokong. Bila dia keluar pada perut, dia jadi macam-macam. Kan? Tak apalah. Jadi lepas pada tu loroh dah biji tu akan jadi daun, daun ni beri makanan juga, tetapi yang menatis makanan yang paling utama adalah akar akan masuk ke bumi, dia akan pilih makanan yang sesuai. Kalau pokok tu pokok cabai, akar akan pilih makanan apa yang perlu diambil sesuai dengan hasil dia suatu hari nanti buah cabai. Maka dia akan cari makanan yang akan menyebabkan buahnya walaupun tak besar tapi pedas. Nampak? Kalau pokok harum manis, akak dia akan pilih makanan yang sesuai untuk keluarkan buah harum manis yang manis. Nampak tak? Akak yang pilih. Okey. Akak ni ada otak kan? Akak tak ada otak. Tak ada fikiran, pokok bukan ada fikiran. Siapa tolong pilih kat dia? Allah tolong pilih. Kalau dalam kaedah orang-orang sekular, orang-orang orientali dapat kata nature selection. Saringan dibuat oleh alam semula jadi. Kita bagi orang yang beriman, kita kata itu Allah pilih. Allah tolong pilih dekat pokok cabai. Allah tolong pilih kepada pokok harum manis, maka dia jadi buah harum manis yang manis. Allah tolong pilih. Nampak tak? Patutnya kita bersyukur bila kita makan buah harum manis, kita bersyukur kepada Allah sebab kita tak akan dapat rasa manis tu kalau pokok tu salah pilih makanan. Dia salah pilih makanan, dia jadi masak. Contohlah barangkali. Jadi Allah tolong pilih kat dia, maka manfaat dapat kat kita. Manusia pula kita jadi gemuk ke, kita jadi sehat ke, kita jadi kenyang, Allah tak tolong pilih makanan kat kita, tapi Allah bagi kepada kita akal untuk pilih. Jadi tadi kita nak makan buah harum manis kan? Kita nak makan buah harum manis, syukur pertama kita sebab Allah bagi akal untuk kita pilih buah yang sedap. Keduanya, kita tak akan dapat pilih buah yang sedap tu kalau buah pokok harum manis tu sendiri dia tak boleh pilih makanan yang menghasilkan buah yang sedap kan? Maka Allah tolong pilih untuk dia, maka kita kena bersyukur kali kedua. Tuan-tuan renung benda-benda macam ni, pahala dia banyak. Ini akidah, asas akidah yang mudah, akidah yang jenis, akidah yang boleh dipahami tanpa pergi kuliah tak kerja salah. Pi lah kan, tapi hak mudah. Hak tu kita pasal duk pening ni pi 10 tahun duk tak boleh apa ya. Ni hak mudah lah. Tengok pokok macam mana boleh jadi cabai. Sebab Allah pilih makanan. Macam mana boleh jadi harum manis? Allah tolong pilih makanan. Lepas tu kita macam mana boleh pi sedap harum manis? Sebab Allah bagi kita otak untuk pandai memilih
makanan. Bersyukurlah kepada Allah dalam banyak perkara. Saya rasa berdasarkan pengalaman peribadi, cara-cara kita merasai kebesaran Allah ini akan mengubah cara kita berfikir. Orang tak keduh dakwah kita kan. Sebab kita punya komitmen kepada agama itu kuat. Kita percaya Allah tu real. Seperti mana ada peristiwa Isra' Mi'raj, macam mana Nabi boleh kemas? Kan? Nabi boleh kemas. Bila turun jumpa Abu Jahal, kan? Tak dan Abu Jahal tanya, Nabi jawab. Tak dan tanya, jawab dah pasal apa? Allah tunjuklah bahawa wahai Muhammad, kamu akan diberi kuasa daripada timur ke barat. Tengok bumi halus. Kan? Abu Jahal, bumi besar pasir. Kan? Besar pasir. Abu Jahal besar mana? Tak nampak apa. Kan? Bumi besar pasir Allah bagi daripada timur sampai ke barat. Allah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi fikir kalau lagu itu Allah tunjuk cara real daripada atas langit. Jadi tak heran kalau aku turun aku dia cakap banyak nampak mutar kan. Jadi Nabi mai kekuatan dandan pada waktu sebelum tu lemah itu remedi yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ila 'ilmina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ana shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. اعتدلوا رفعكم صوت رفعكم صوت ونحن صوت صلي فرض عشاء يا أربعة الله أكبر الله أكبر كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.